Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. So today we meet again and today I will present to you about mini project for subject DBS 10012 Engineering Science. Okay. Description for mini project, I read it for you, is a mini project assignment is compulsory part of course and should be carried out by student group. Maksudnya ianya adalah sesuatu yang perlu dan bagi kursus DBS 10012 dan projek ini kita akan buat secara berkumpulan. Okay. The result of this assignment contribute 25% of course score. Maksudnya untuk mini projek ini, ianya akan membawa nilai sebanyak 25%. Okey. Jadi 25% daripada mana? Daripada PB 60%. So besar dia punya pemberat, jadi tolong fokus dan sila pastikan awak take serius untuk melaksanakan projek ini. The purpose of this assignment is to allow students to explore. So when it says to be explore, maksudnya awak perlu menguasai lebih awal bagi topik work, energy and power, iaitu pada topik yang keempat, and solid and fluid, topik yang kelima. So awak kena study awal untuk work, energy and power and solid and fluid. So each group will consist up to 4 students, maybe certain group will have 3 students and must work actively. So awak kena bekerja secara aktif, jangan tangguh. Bermula daripada hari ini sehinggalah pada tarikh akhir pada 7 April nanti, 7 Mei nanti, awak perlu bekerja dengan keras, work hard, maksudnya awak perlu work actively dan juga menyumbang, contribute to the mini project and project idea presentation. Maksudnya awak perlu bekerja secara aktif dalam menyumbang pada kerja projek awak dan juga kepada presentation yang awak bakal buat. Project ideas. The project ideas provide information on what your project is all about as well as its effect on your understanding of the topic. Tujuan mini projek ini kita laksanakan adalah untuk memastikan awak menguasai ataupun sekurang-kurangnya memahami secara praktikal bab 4 dan juga bab 5. Dan project ideas can be in form of poster, awak boleh bentangkan idea projek awak ataupun melalui PowerPoint slide, ada dalam lampiran pada Google Classroom yang saya sertakan. Dan pada setiap kumpulan, for each group will be give 10 to 15 minutes for project ideas presentation. Okay, so penyataan di sini project idea presentation maksudnya saya tidak dapat menilai awak face to face. Jadi apa yang awak perlu lakukan adalah dengan menyediakan yang pertama sekali, baik akhir adalah awak perlu buat presentation. So presentation awak mungkin melalui video yang dirakamkan. Maksudnya pada 7 hari bulan Mei nanti apa yang awak perlu hantar adalah benda yang komplit. Macam mana agihan kumpulan dibuat? Yang itu saya serahkan kepada kebijaksanaan ahli kumpulan. Maksudnya, please take note,
Apa yang saya perlukan pada pembentangan awak nanti adalah yang pertama video presentation, sama ada awak bagi link kepada saya di mana awak up ke dalam YouTube atau sebagainya. Yang kedua, sebelum buat video mesti ada physical project, model atau physical project. Yang kedua, awak perlu ada poster ataupun PowerPoint presentation. Yang ketiga, awak mesti ada video, maksudnya hasil daripada keseluruhan projek, ada PowerPoint, ada physical project dan ada video. Dan sebelum jadinya video, ada satu orang ataupun siapa-siapa yang awak lantik ataupun macam mana awak uruskan untuk menyelaraskan semua aktiviti ini. So saya bagi tahu ianya nampak simple tetapi ia sangat memerlukan komitmen kerja berkumpulan. Awak tangguh ataupun awak tangguh sehingga pada 7 hari bulan Mei nanti, maka projek awak akan hilang 25%. Okey. Saya akan ingatkan awak mungkin setiap minggu ataupun setiap 2 minggu sekali, tetapi ianya terpulang kembali kepada awak untuk menguruskan kumpulan awak dalam menghasilkan mini projek. Okey, apa yang perlu ada dalam pembentangan mini projek awak adalah yang pertama title. Okey, yang pertama adalah title. Yang kedua project description, ceritakan dalam project description apa yang awak dapat ataupun apa yang projek awak dapat dikaitkan dengan teori. Kemudian objektif. Objektif adalah objektif kepada projek, bukan objektif kumpulan. Jangan awak sebut dalam objektif awak nanti, hasil daripada projek telah menjadikan kumpulan kami faham akan kerja kumpulan. No, bukan itu. Kemudian diagram, saya nak tengok diagram kepada projek awak. Ingat, yang saya nak tengok adalah 3D gambar, yang awak ambil gambar dalam bentuk 3D. Kemudian awak akan ambil gambar dalam bentuk plan. Okey, plan. Kemudian ini sketching awak plan, front view, side view and back view. Okey. So, seterusnya adalah menyenaraikan material dan kos bagi projek awak sebaik untuk dimasukkan ke dalam laporan, dan result and discussion. Result and discussion maksudnya result adalah dan juga discussion based on project, bukan based on kerja kumpulan. Bezakan. Saya tak nak awak nyatakan daripada kerja mini project yang dijalankan, kami mendapati kami dapat bekerja bersama-sama dalam ahli kumpulan. No, bukan yang itu. Saya nak result and discussion based on the project, refer to the theory. And then impact. What the impact of your project to community, to human, to persekitaran dan sebagainya. Okey, so tolong ambil maklum bahawa awak perlu submit proposal awak, tajuk apa yang awak nak buat adalah pada bulan April, 4 hari bulan April. Tajuk apa yang awak nak buat. So di mana awak nak hantar proposal itu ada pada Google Classroom. Okey, ada link yang saya berikan, ada form yang saya berikan. Kemudian deadline of submission final mini project report. Ini final, maksudnya final saya sebut tadi awak akan ada komponen YouTube ataupun video, link YouTube kepada saya. Nanti ada pada Google Form nanti dalam Google Classroom. So di situ akan ada physical project, akan ada physical project, akan ada PowerPoint presentation yang dirakam dan ianya perlu diselaraskan oleh ahli kumpulan agar tidak ada cerita berkaitan satu cerita part yang lain, satu cerita part yang lain. Dan tarikh akhir untuk hantar adalah pada atau sebelum 7 Mei. Okey. Dan kalau mengikut penyataan ini akan ada Q&A bergantung kepada situasi.
Sama ada saya akan tonton YouTube awak, link YouTube, dan saya akan tanya soalan dalam grup WhatsApp ataupun bagaimana terpulang pada saya nanti. Okey, saya akan muktamadkan kemudian. Okey, dalam penilaian projek ini akan ada pemarkahan di mana poster dan PowerPoint yang awak buat adalah bernilai 24 markah, bukan sekadar buat PowerPoint saya akan bagi 24. Saya akan melihat kandungan-kandungan yang ada dalam PowerPoint seperti mana yang saya maklumkan awal kandungan ni. Okey ni, seperti mana yang saya maklumkan apa yang awak perlu isikan. Okey. Kemudian knowledge berkaitan dengan projek, macam mana daripada teori dan praktik awak hasilkan tu, adakah ianya reasonable ataupun sekadar syok sendiri saja. Kemudian end product, walaupun end product 2 markah, tetapi end product ini sebenarnya menggambarkan keseluruhan markah awak. Okey. Okey, project example, kalau awak scan di sini, awak akan dilinkkan kepada YouTube yang menunjukkan bagaimana mini project ini dibuat ataupun dibina. Okey, sebagai contohlah. Okey, awak boleh rujuk kepada link ini. Okey, ini adalah agihan-agihan ataupun kaedah pemarkahan yang saya akan rujuk, iaitu yang pertama project description, objective, diagram, material and cost and result and discussion. Also impact. Ini yang mewakili 24 markah. So, kemudian kita ada related to physics top concept, ada 4 markah, function and creativity. Okey, 2 markah. Dan totalnya adalah 30 markah, iaitu 30 per 30, di mana saya akan tukarnya nanti kepada 25%. Ini adalah contoh-contoh mini projek yang dibuat oleh pelajar pada sesi lepas, masih saya simpan. Ini salah satu contoh dari chapter 5, Pascal Principle. Kalau tengok pada gambar hadiah ini, walaupun konsep dia tak betul, saiz picagarinya sama, patutnya P1V1 equal to P2V2. Saya nak tengok V ini adalah pada nilai ataupun saiz yang berbeza. Situasi ini P1V1, P2V2 adalah nilai V1 dan nilai V2 adalah sama. So P1 dan P2 juga akan jadi sama. So ini tak memenuhi konsep sebenarnya yang saya nak. Okey, ni contoh paling contoh simple lah. Nampak je hebat. Okey, dia buat dengan base ini tapi sebenarnya tak ada apa pun. Okey, ini contohnya adalah projek juga melibatkan chapter 5, di mana kalau kita tengok konsep dia tetap menggunakan saiz picagari yang sama. Walaupun ia dapat menggerakkan sistem, tetapi ianya kalau secara keseluruhan belum lagi memenuhi konsep teori pada chapter 5. Okey. Okey, ini contoh-contoh gambaran dia. Okey, ini juga adalah contoh pada chapter 5. Banyak pelajar akan buat chapter 5 sebab dia rasa mudah berbanding chapter 4. Tapi saya sarankan awak agar fokus kalau boleh lebih banyak daripada chapter 4. Sebab bila buat chapter 5 sebenarnya awak nampak je cantik tapi sebenarnya konsep dia tak capai pun sebab picagari-picagari yang digunakan adalah pada saiz yang sama. Sebab tu perkaitan di antara teori dan praktikal tidak berlaku dengan baik. Okey, ini contoh-contoh dia. So, bila awak pergi ke dalam Google Classroom, awak akan dapati bahawa terdapat satu bahagian yang saya letak mini project. Dan dalam bahagian tersebut saya dah letakkan mini project instruction, mini project proposal. Okey, dan juga senarai nama ikut kumpulan bagi kelas awak di DU1 ataupun GPU1. Dan dalam mini project juga setelah letakkan satu bahagian yang dipanggil submit proposal, di mana awak perlu hantarnya sebelum 4 April. Awak hantar lepas 4 April saya dah tutup. So fail awak punya mini project. Untuk mini project awak fail yang membuat markah 25% daripada 60%. So make sure take it serious, take note dan perlu bincangkan proposal awak dengan sekadar-sekadar dan jangan tukar proposal. Jangan tukar proposal. Sebab bila awak tukar proposal, awak akan buang masa awak untuk
Bila dah submit proposal pada saya, bila awak tukar proposal, ia akan menyukarkan awak sebab tempoh masa kita semakin pendek. Dan awak perlu submit pada 7 Mei. Okay, awak perlu submit pada 7 Mei. Macam saya kata tadi, apa yang awak perlu buat submit adalah YouTube. Sebelum buat YouTube, awak kena ada video. Sebelum awak buat video, awak kena ada physical project. Awak kena ada PowerPoint. Awak kena ada poster. Dan sebelum benda ini berlaku, awak kena ada group discussion. Group discussion. Okay. So sebelum ada group discussion, awak kena lantik team leader. Dan team leader perlu bahagikan kerja. Okay. So itu yang perlu awak faham dan juga perlu bersedia untuk mini project. Itu sahaja berkaitan dengan taklimat mini project. So kalau ada apa, awak boleh rujuk saya pada grup WhatsApp. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.